Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa iqtafa atharuhu ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. Malam ni pada muka surat 231, Al-Quran mengumpulkan dasar-dasar ilmu kesihatan. Di situ dasar ilmu kesihatan ada 3, iaitu pencegahan, memelihara kesihatan dan mengeluarkan zat berbahaya, yakni bahan yang berbahaya, yang beracun daripada badan kita lah. 3, dia kata 3 maknanya dasar ilmu kesihatan ni. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Kan, jaga itu lebih baik daripada berubat. Bila kita dah kenal lah, nak berubat susah lah. Tapi bila kita belum kenal lagi, kita boleh jaga lah. Macam kencing manis lah, diabetes kan. Jadi belum kenal ni, maknanya dia jaga. Gula pun dikurangkan, makanan, minuman yang manis ke dikurangkan. Tapi bila dah kenal lah, nak berubat susah lah. Boleh lah berubat, tapi susah sikit. Itu dia. Jadi maknanya pencegahan. Kemudian menjaga kesihatan. Islam disuruh kita nak jaga kesihatan kita. Maknanya la dirar wala darar. Kaedah mengatakan la dirar wala darar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Diri kita sendiri pun kita tak boleh nak bagi mudarat, orang lain pun kita tak boleh nak bagi mudarat. Macam orang isap rokok lah. Orang isap rokok, dia kata aku tak ada masalah apa, aku isap rokok dah 70 tahun dah. Ya. Okey, dia kata pada diri dia tak mudarat. Dia kata, tapi engkau memudaratkan orang lain. Maknanya orang yang ada di sisi dia, sekeliling dia, maknanya akan dapat mudarat daripada apa yang dia buat, daripada asap rokok tadi kan, yang memudaratkan. Yang mana kita dengar bahawa yang menghidu itu lebih teruk daripada orang yang hisap rokok tadi kan. Dia keluar asap dia tu, karbon dioksida dia keluar tu, maknanya lebih teruk orang yang menerima tadi daripada orang yang duk hisap tu. Itu dia. Jadi dia telah memudaratkan diri dia dan telah memudaratkan orang lain. Begitu juga minum air ketum, kita kata hari ni kan masyhur. Di sebelah utara sana, sebelah utara, belah Kedah sana, belah Perlis sana, kan. Famous lah air ketum ni kan. Daun ketum tu, dia rebusnya, tambah power lagi, dia taruh ubat nyamuknya, dia taruh ubat batuknya dalam tu. Kan? Dia buat eksperimen. Kan? Jadi maknanya dia try tu dia sendiri. Sebahagian taruh minyak petrol sikit. Baru dia ada dia kata. Jadi Superman boleh terbang pergi mana kan. Itu. Jadi Islam kata la darar wala dirar. Saya dengar Ustaz Usinji dalam YouTube cerita pasal orang isap rokok, dia cerita kan. Jadi maknanya paling teruk rokok ni, dia kata orang bawa dia pergi tandas. Makanan ke, gula-gula ke, air apa ke, orang tak bawa pergi tandas. Nak kata teruknya rokok tadi kan, hinanya dia tadi, orang boleh bawa pergi tandas dia. Mana ada orang bawa air kopi pergi tandas? Tak ada. Kan saya dengar ada cerita, maknanya bagus alhamdulillah Ustaz Sunyi kan, dia ceramah kat Terengganu. Saya dengar kata Jabatan Agama Terengganu panggil dia, macam mana taklah. Kan? Panggil untuk bagi inilah, bagi talk ni kan, bagi nasihat. Bukan panggil dia untuk soal siasat masuk dalam penjara dah lah. Kan? Jadi baguslah maknanya kan. Bagus, insya-Allah tengok hujah dia tu baguslah. Kita fikir-fikir, sungguhlah dia kata kan. Benda paling hina tadi, rokok tadi.
Pernah orang duk makan, duk isap tu kan. Dia boleh bawa pergi tandas, makanan lain orang tak bawa pun. Macam petai jerin, makruh. Ada orang bawa pergi dalam tandas? Tak ada. Nah, tu dia. Jadi maknanya suruh jaga kesihatan tadi kan. Jangan mudarat diri kita, jangan memudaratkan orang lain. Itu kaedah besar. La darar wala dirar. Senang ya. Dan mengeluarkan zat berbahaya daripada badan kita tadi kan. Zat berbahaya ni racun-racun toksin apa semua lah. Dengan cara berbekam ke apa kan. Itu dia antara cara dia lah. Kita berbekam dia keluar darah kotor daripada badan kita. Maknanya membantu buah pinggang. Bantu buah pinggang kita tadi kan. Darah di dalam kulit kita tu yang tak elok. Bukan darah dalam urat tu. Darah dalam urat tu untuk kita dermakan. Darah di kulit kita ni darah doktor pun tak mau. Kan? Kita bekam-bekam boleh 2-3 cawan, kita pergi dekah ke pergi hospital lah. Dia terima lah. Dia tak mau lah. Kan? Nah, tu cerita dia. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengumpulkan 3 dasar ini untuk umatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 3 tempat dalam kitabnya. Di 3 tempat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala mencegah orang sakit menggunakan air. Khawatir akan membawa dampak buruk. Maksudnya Allah larang bila kita sakit kita guna air. Maksudnya la darar wala dirar. Tak boleh kita memudaratkan diri kita sendiri. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ni ayat 43. Ya. An-Nisa 43 dan surah Al-Maidah ayat 6. Ayat dia lebih kurang makna dia. Ayat An-Nisa 43 tu Allah Taala kata wa in kuntum marda, jika kamu sakit. Ayat dia panjanglah. Wa in kuntum marda, jika kamu sakit. Aw ala safarin, atau kamu dalam keadaan bermusafir. Sakit atau musafir. Au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau seorang kamu datang daripada buang air besar. Au lamastumun nisa, atau dia menyentuh wanita. Dalam satu pendapat kata dia menyetubuhi wanita. Dan pendapat yang paling rajahnya maknanya al-lamsu di sini adalah makna al-jima'. Makna al-jima' bukan makna sentuh biasa. Sebab di sini dalam bahasa Arab dia guna perkataan tu, satu perkataan 2 makna. Sama ada makna al-lamsu makna sentuh, satu makna satu perkataan makna dia adalah makna jima' di sini. Yang rajahnya makna al-jima' al-lams. Falam tajidu ma'an, maka kamu tidak mendapati air. Tak ada air ketika musafir lah. Biasanya dalam keadaan musafir air tak ada. Apa nak buat? Fatayammamu sa'idan tayyiban. Pada 3 keadaan sakit tak boleh guna air, atau dalam keadaan musafir yang kedua, ataupun dalam keadaan kita berhadas, kita tak jumpa air. Fatayammamu sa'idan tayyiban, maka bertayamumlah daripada debu tanah yang baik. Famsahu biwujuhikum, dan sapulah dia di wajah kamu. Maksudnya kita tepuk sekali, kan? Kita sapu di wajah kita dan tangan kita gini. Ada pun riwayat kata sampai ke siku ni adalah riwayat yang dhaif lah, riwayat yang tidak kuat. Yang sahihnya wajah dan tangan solat, walaupun kita dalam keadaan hadas besar. Itu dia. Ataupun kita berada di tempat yang sejuk, yang amat sangat, tempat salji, tak boleh nak guna air sejuk kan. Kalau guna air kita pengsan ataupun krem ke, mati ke kan, maka kita bertayamum tadi kan. Tepuklah kat mana ada dinding ke apa ke, tepuk kan. Jadi maknanya kita bertayamum. Itu. Baik. Berkenaan dengan ni, kalau huraian ialah kalau tentang perkataan al-lamsu ni, saya juga ada ambil maklumat dari kitab Bidayatul Mujtahid Ibn Rushdi Al-Andalusi. Dia mari pendapat-pendapat ulama tentang khilaf khilaf dalam bab sentuh wanita ataupun tadi kan batal wudu ataupun tidak batal wudu. Dia ada beberapa pendapat lah. Macam 5 pendapat Syafi'i memang kita maklum lah. Mazhab Syafi'i dia kata makna al-lamsu di sini adalah makna
sentuh. Tetapi akhirnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dia kata, kalaulah hadis tentang mananya menyentuh wanita tadi, hadis yang Nabi SAW tadi mengucup isterinya, Nabi keluar pergi solat, kalau hadis itu sabit, dia kata aku berpegang dengannya. Itu kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka hakikatnya hadis itu adalah hadis yang sahih. Maka itulah dia mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Sentuh isteri tak batal wudu. Dia sebut benda tu dalam mana, Ustaz? Di sini Al-Imam Ibn Rushdi dia sebut dalam kitab dia. Di sini saya tak pasti dalam kitab mana, tapi kalau kitab mana, kalau mazhab Syafi'i, kitab induk dia kitab Al-Um lah. Yang ditulis oleh anak murid dia Al-Muzani rahimahumullah al-jami'. Itu dia. Di sini saya ambil dalam kitab Bidayatul Mujtahid, karangan Ibn Rushdi Al-Andalusi rahimahullah taala. Tengok, berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, jika sabit hadis ini, hadis Ma'bad bin Nabatah tentang kucupan ni, maksudnya Nabi SAW kucup sebahagian isteri dia, kemudian Nabi pergi solat kan, kalau sabit hadis tu, dia kata mana aku berpegang dengan hadis itu, maka hadis itu hakikatnya adalah hadis yang sahih. Ini kata Ibn Rushdi, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bila sebut kata Asy-Syafi'i dalam kitab itulah kitab Al-Um tadi kan, kitab induk tu. Baik. Habis itu berkenaan dengan memelihara kesihatan. Satu lagi ayat yang sama juga dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ayat cerita pasal wudu. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Bila wahai orang beriman, kalau kamu nak solat, maka basuhlah muka kamu. Itu mana berwudulah sampai akhir ayat tu kan. Sampai habis ayat cerita tentang al-lamsu juga, perkataan al-lamsu tu. Berkenaan dengan memelihara kesihatan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 184, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Surah Al-Baqarah ayat 184, barang siapa di kalangan kamu yang sakit, atau ini cerita pasal puasa, yang sakit atau dalam perjalanan. Maknanya dalam perjalanan ni bila sebut sakit ke tak sakit ke dalam perjalanan, tak kira lah naik kapal terbang ke, naik bot ke apa ke. Jadi dalam perjalanan, safar, senang ataupun susah ke, maka dibenarkan bagi kita berbuka puasa. Jadi maknanya bolehlah kita buka puasa kat Jalan Duta, stesen bas Jalan Duta, kat Pudu Raya makan kan. Dia pun tak boleh tangkap kita. Tangkap kita buka Quran. Surah Al-Baqarah ayat 184. Tolong baca Ustaz terjemahan dia. Kamu musafir ke? Musafir. Jadi orang tak musafir pun dia ambil kesempatan lantak dia lah. Dia tanggunglah dosa tu kalau dia pemohon kan. Jadi kita orang musafir, kita boleh buka puasa. Kalau nak buka lah, tapi kena bayar balik lah hutang. Kalau rasa tak mau bayar, tak selalu buka lah. Bukan payah mana. Naik bas tu kita kata lena je. Tak tahu sampai Lustak ataupun sampai Johor ataupun sampai Hat Nyai sana, ataupun sampai Bangkok sana kan. Terus sahur. Tu cerita dia. Jadi maknanya, jadi nak jaga kesihatan kita ni, Allah Ta'ala bagi kepada kita kelonggaran, rukhsah. Jadi kita ambil lah kalau kita rasa tak mampu. Sebab tu dalam satu hadis akan Nabi SAW, Nabi tengok dalam perjalanan kan, musafir, Nabi tengok ada seorang sahabat tu punyalah teruk puasa, sampai ada orang pergi payung dia, orang ambil kain, orang tudung kepala dia, lepas tu ada yang kibah dia. Nabi kata pasal apa tu? Dia kata dia puasa. Nabi kita tiada kebaikan puasa dalam safar. Nabi suruh buka kan. Nabi dalam satu mana di waktu yang lain Nabi sendiri berpuasa. Jadi tak ada masalah apa. Kalau kita rasa kita kuat, kita puasa. Kalau kita rasa kuat, kita tak mau puasa pun boleh juga. Kita kuat tapi kita tak mau puasa. Sebab apa? Kelonggaran kan. Tapi kita kena bayar balik lah hutang tu kan. Hutang puasa dia bayar puasa lah. Kecuali hutang puasa wanita hamil apa semua dibayar dengan fidyah. Kalau orang macam kita mana ada fidyah dah, kena bayar lah, qada balik. Itu nak bayar fidyah juga ke? Seronok lah orang-orang jenis kaya ni kan. Tak payah puasa pakai bayar fidyah lah. Itu.
Baik. Jadi ganti dengan hari yang lain. Membolehkan bagi musafir tidak berpuasa di bulan Ramadan untuk memelihara kesihatannya, agar kekuatannya tidak dikuras, tidak diperah habis secara bersamaan oleh puasa dan kesulitan safar. As-safaru qit'atun min qita'il azab. Ya, maknanya perjalanan itu sepotong daripada potongan ataupun sebahagian daripada beberapa bahagian azab. Susah. Musafir ni susah. Macam-macam kita akan ada ujian, tak larang apa semua kan. Kadang-kadang tayar pancit lah, apalah, macam-macam lah. Nah itu. Sehingga staminanya melemah dan kesihatannya menurun. Jadi maknanya syariat tadi. Syariat Allah Subhanahu wa taala, ad-dinu yusrun la yushadda ad-din ahadun illa ghalabah. Agama ni mudah, tiada yang memayahkannya melainkan dia sendiri yang jadi susah. Syariat ni terpakai sampai hari kiamat, sama ada di waktu senang ataupun di waktu susah. Sama ada dulu kita kata tak ada RNR, tak ada. Orang musafir kan. Sekarang ni kita kata setiap berapa kilometer ada tempat hentian untuk kita berehat dan rawat diri kita. Walaupun macam tu kita kata syariat tu masih lagi terpakai. Maknanya kalau orang tu dia sembahyang jamak qasar, disuruh dia jamak qasar tadi kerana itu kelonggaran. Rukhsah yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dia Allah Ta'ala tak suka kalau kita tinggalkan kelonggaran yang dia bagi tadi. Allah bagi hadiah kat kita, kita tak mau sombong. Tak mau sembahyang qasar. Tak mau sebab apa? Sebab tak puas. Dia dah biasa sembahyang tamam. Dalam musafir pun dia nak sembahyang tamam juga. Lah kali asar terlepas ataupun maghrib terlepas. Yalah dari sini nak ke Al-Usta tu sampai pukul berapa? Kan? Kadang-kadang bas tu tak mau berhenti. Nama apa bas ekspres. Jadi saya pernah naik bas, saya minta dia berhenti, dia tak mau berhenti, dia marah kat saya. Saya kata saya nak sembahyang. Kan? Berhenti dekat Bukit Merah. Dia berhenti, dia marah kat saya. Dia saya pergi sembahyang. Saya seorang je sembahyang. Hak lain tak sembahyang subuh. Subuh tak sembahyang. Nah, waktu subuh je. Ataupun dah merah dah di langit. Kan? Dia minta, bang, berhenti, saya nak sembahyang subuh je. 2 rakaat je, bukan lama. Sambil dia membebel, dia berhenti. Saya pun turun pergi sembahyang. Bila saya mari nak sembahyang, dia marah saya kenapa lambat. Saya tak kata apa. Lepas tu dia start, bas tak berjalan. Ni cerita bukan rekah ni. Ni masa cerita tahun 2000 berapa saya duduk kat Bangi masa tu. Start bas tak nak jalan. Bukit Merah tu kan jauh dah dengan rumah ayah saya, tak jauh dah. Saya pun baik-baik lah. Kan? Saya berjalan sikit, saya tahan satu kereta. Kan? Kereta tu nak pergi mana? Saya tak nak pergi depan tu, bawah jambatan Alor Bongsu. Kan? Dia pun tumpang. Padan muka tu. Bas tu saya. Bukan pada muka bas tu, pada muka depa dalam bas tu lah. Tak sembahyang. Seorang pun tak sembahyang. La ilaha illallah. Kita nak baik sangka apa? Subuh bukan boleh jamak. Nak baik sangka apa? Subuh tak boleh jamak. Mana aku seorang je sembahyang. Tu dia. Tu cerita dia kan. Jadi macam tu Allah Ta'ala bagi kelonggaran macam tadi kan. Kelonggaran pada kita macam sembahyang qasar, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jadi kita jamakkan sembahyang tadi supaya apa? Alhamdulillah, ini Allah, mana Allah bagi kelonggaran. Allah suka kita ambil kelonggaran yang dia beri, sebagaimana dia marah kita ambil dosa, kita buat dosa yang dia larang. Kita buat qasar, jamak tadi ketika musafir. Dan ketika kita sakit pun kita boleh jamakkan solat tanpa qasar lah. Jangan qasar pula. Selagi kan dia qasar pula sembahyang, Allah Taala dah bagi peluang untuk Nabi, dah bagi peluang kepada kita untuk jamakkan solat tadi kan. Ketika kita sakit tapi tak ada qasar lah. Sembahyang zuhur, asar 4-4 lah. Kan? Qasar tak ada. Qasar ni khas untuk musafir. Itu dia. Jadi sehingga staminanya melemah dan kesihatannya menurun. Jadi Islam ni dijaga kita zahir dan batin, dijaga kita kekuatan kita tadi kan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan metod pengeluaran zat yang bahan berbahaya dalam firman-Nya tentang mencukur bagi orang yang sedang ihram. Mana orang sedang ihram mana boleh cabut rambut, tak boleh, cabut bulu ketiak pun tak boleh, cabut bulu hidung pun tak boleh. Pakai minyak wangi tak boleh. Tapi di satu masa Allah Taala bagi kebenaran pula. Kenapa? Nak jaga kesihatan kita tadi kan. Kutu banyak di kepala, gatal, tak tahan. Kan?
Sampai sahabat ni hadis Ka'ab bin Ujrah ni radhiyallahu anhu. Dia kata, hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Malik dalam Muwatta' dia, Ahmad dalam Musnad dia, kan? Dia kata, ata alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zaman al-Hudaybiyah. Nabi sallallahu datang berjumpa aku pada hari Hudaybiyah. Kata dia. Ni. Ingat tak masa zaman perjanjian Al-Hudaybiyah, Nabi nak pergi mana? Nak pergi buat umrah kan? Nak pergi buat umrah, siap depa tadi dah berihram dah. Sampai dekat Hudaybiyah, hantar Uthman pergi ke Mekah. Abang kata, kami ni Nabi Rasulullah SAW datang ni, aku ni wakil Rasulullah nak bagi tahu bahawa kami ni datang bukan nak bergaduh. Kami datang bukan nak berperang. Depa bawa silah musafir ya, senjata musafir, pedang seorang sebilah macam tu ya, bukan nak pergi perang. Dan kami datang nak berumrah. Oh, depa tak bagi kan? Tak bagi. Jadi maknanya waktu tu zaman masa Al-Hudaybiyah ni, Ka'ab bin Ujrah ni kepala dia ni kutu banyak. Dia apalah besoklah depa bukan macam kita kan. Kita ni rambut pendek semua. Depa ni kadang-kadang rambut panjang pun semua kan. Jadi nak mandi pun susah. Nak mandi susah mana ada air susah, air guna untuk minum dia. Musafir pula tu. Jadi dia kata wal qummalu yatanatharu ala wajhi. Kutu tadi duduk melata, duduk berjalan di atas muka aku. Kutu. Nah, kutu ni bukan di kepala orang perempuan, orang lelaki pun ada kutu juga sebagian tu kan. Kutu banyak. Maka bila Nabi tengok tadi kan, Nabi tengok, Nabi kesian lah sampai kutu jalan di atas muka dia. Nabi kata ayyuzika hawa muraksika. Adakah menyakitimu, menyusahkan kamu oleh haiwan yang ada atas kepala kamu? Akan serangga yang ada atas kepala kamu itu menyusahkan kamu kah? Qultu na'am. Dia kata ya Rasulullah, betul. Kan? Tapi nak cukur tak boleh, berihram. Qala fahliq. Nabi kata cukur. Cukur kepala hang. Maknanya zaman dulu boleh ada lah pisau cukur tu. Hak orang kata, oi, Nabi tak cukur janggut pasal tak ada pisau cukur. Ini Nabi kata fahlik, cukurlah. Tak kira lah cukur dengan kapak ke dengan apa ke. Kan? Jadi makna cukur. Kalau orang dulu kita Melayu kita mungkin dia cukur pakai kapak kan. Dia taruh kepala dia dengan kapak. Kapak tajam tu. Tak kira lah. Dengan pedang ke apa kan. Ada pisau alat mencukur tadi. Wasum thalathata ayyamin. Nabi kata hang puasa 3 hari. Puasa 3 hari ganti tu. Tak boleh nak puasa 3 hari atau bagi makan 6 orang miskin. Au unsuk nasikatan. Maksud dia sembelih seekor kambing atau tak boleh nak pergi makan 6 orang miskin, cari kambing seekor sembelih. Kan? Tu dia. Dalam satu riwayat bagi Al-Bukhari dan Muslim, maknanya setiap orang miskin nisfu sa', setengah gantang. Setiap orang miskin setengah gantang. Satu gantang berapa kilo? Dia main bulan Ramadan ingatlah. Pas Ramadan tak pernah ingatlah. Satu gantang berapa kilo? Lebih kurang 2 kilo lebih, 2 kilo 700. 3 kilo lebih kurang kan? Tak sampai kot 3 kilo tak sampai, tapi sampai ya. Mana satu mud tadi kan? 4 mud satu gantang. 3.7 kilo kah? 2.7 lebih kurang macam tu lah. Tapi jangan kedekut kita bagi 3 kilo tak ada masalah apa. Kan? Jadi keluar daripada was-was. Cukup kan? Nah, bagi lebih tak ada masalah apa. Lebih berapa gram lah, cekak lah bagi. Tu. Jadi maknanya nisfu sa', setengah gantang. Setiap orang miskin. Dalam satu riwayat kata, riwayat Bukhari Muslim juga, ataupun sembelihlah dengan apa yang kamu mampu, kan? Buatlah. Jadi macam apa yang kamu mampu buat. Maknanya ganti. Tadi daripada yang ni maknanya dibolehkan kita pilih salah satu ke? Ya, au li takhir maknanya pilihlah. Pilih. Mana Nabi ikut aturan Nabi kata puasa 3 hari atau pilih mana satu nak bagi makan 6 orang miskin, setiap orang setengah gantang, kan? Ataupun nak sembelih seekor kambing, tak ada masalah apa. Pilih mana boleh kan. Ini untuk orang sakit.
Orang sakit yang tak boleh, yang maknanya itulah nak cukur rambut dia ke, nak gunting rambut dia ke, kan? Itu. Baik. Jadi Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 196, Allah kata faman kana minkum maridan, barang siapa di kalangan kamu sakit. Ini cerita pasal orang ihram pula. Tadi cerita pasal apa? Cerita pasal ganti puasa kan. Ini pasal orang ihram. Wa faman kana minkum maridan, barang siapa yang di kalangan kamu sakit, au bihi adzan min ra'sihi, ataupun ada sesuatu yang menyusahkan dia, menyakitkan dia, gatal dia di kepala dia tadi, ataupun tak ada kutu tapi jenis gatal kepala, tak boleh duduk. Dia tak boleh ada rambut atas kepala dia. Mungkin sebahagian orang dia tak boleh ada rambut atas kepala dia. Kalau ada rambut atas kepala dia jadi gatal, tak boleh duduk. Boleh lah. Okay? Fa fidyatun, maka bayar fidyah lah, bayar ganti tadi, min siyamin, daripada puasa, au sadaqah, ataupun sedekah, au nusuk, ataupun sembelih haiwan tadi. Mana Al-Quran yang mari secara umum, lalu ditafsirkan oleh hadis yang kita baca tadi. Al-Quran mari dia cerita puasa apa hari dia tak beritahu. Kemudian sedekah macam mana dia tak beritahu. Kemudian sembelih haiwan tadi, nak sembelih apa, lembu ke bawah apa kan, dia tak beritahu. Tiba-tiba hadis datang menafsirkan ayat Al-Quran tadi. Jadi hilanglah kemusykilan kita. Itu dia. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi yang sakit dan orang yang mendapat gangguan kepalanya di saat ihram untuk mencukur rambut kepalanya dan mengeluarkan zat berbahaya dan sel-sel rosak yang diakibatkan oleh kutu, seperti terjadi pada diri Ka'ab bin Ujrah. Itu dia. Atau diakibatkan oleh sakit. Macam tadilah kita kata tadi kan. Ketiga perkara ini adalah kaedah dan dasar ilmu kesihatan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekelumit dari setiap dasar itu, disertai contohnya untuk mengingatkan para hamba akan nikmatnya yang serupa dalam memelihara, menjaga kesihatan dan mengeluarkan zat berbahaya yang menyusahkan tadi. Semua itu sebagai wujud rahmat, kasih sayang daripada Allah Ta'ala, kelembutan dan kasih sayang terhadap mereka. Jadi itulah dia agama Islam, bukan agama macam agama-agama rekaan manusia yang lain yang menyusahkan kehidupan. Sampai tak pakai kasut jalan, sampai tak makan benda daging, benda berdarah tak boleh makan. Kan? Ini rugilah. Dah rugi dunia, akhirat lagi rugilah. Kan? Tak boleh menikah, tak boleh kahwin, semua kan? Itu semua. Kan? Menyusahkan, keluar daripada tabiat kemanusiaan. Itu dia. Yang sampai rambut tak boleh kerat langsung pun ada. Rambut tak boleh kerat langsung, bukan tegak rambut, janggut. Tak boleh kerat janggut tadi kan. Kerat janggut, cukur janggut, murtad. Kan? Ada juga agama yang macam tu. Jadi dia menyusahkan, sangat-sangat menyusahkan. Itu. Jadi wujud rahmat Allah Ta'ala tadi kan untuk agama tadi kan. Agama rahmat untuk sekalian alam. Kemudian kelembutan Allah Subhanahu wa taala tadi kan, maha lemah lembut Allah Taala tadi, Ar-Rauf, Raufur Rahim, dan kasih sayang terhadap mereka. Sebab tu Allah Taala hantar rasul daripada kalangan manusia. Kerana rasul tu dia ada perasaan. Dia ada perasaan sedih, ada perasaan gembira. Kan? Jadi maknanya dia tahulah jiwa manusia tadi. Kalau rasul daripada malaikat macam mana? Dia tak tahulah kita ni lapar apa semua kan, dia tak tahu. Jadi kita nampak Nabi itu sendiri orang yang lapar, sakit. Itu dia. Sesungguhnya dia, yakni Allah Ta'ala, maha belas kasih dan penyayang. Inilah dia Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Syariat kita syariat yang maknanya penuh dengan kebaikan. Itu. Kemudian pasal petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam dalam muamalah.
Nabi SAW adalah manusia terbaik dalam melakukan muamalah. Muamalah ni diambil daripada perkataan amala yu'amilu. Amalah maksudnya hubungan sesama manusia, bermuamalah. Apabila beliau SAW meminjam, yakni berhutang, nescaya akan ditunaikan dengan yang lebih baik. Itu dia. Hadis ini, maksud hadis adalah dia sebagai dia isyarat kepada hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Adapun jika beliau SAW meminjam sesuatu dari seseorang, maka beliau akan menunaikannya, lalu berdoa untuk orang itu seraya mengucapkan barakallahu laka fi ahlika wa malika, innama jazaa'us salafi alhamdu wal ada'u. Ada doa bila maknanya kita bayar hutang ke orang lah. Kita bagi hutang, dia bagi hutang kat kita, kita bayar hutang dia, kita ucapkan ini, semoga Allah memberkati bagimu, ya, pada keluargamu dan pada hartamu. Begitu. Sesungguhnya balasan orang yang memberi hutang ni ialah pujian dan menunaikan. Kita bayar hutang tadilah. Sebab tu dalam hadis yang lain, mana Nabi kata matlul ghaniyyi zulmun. Orang ni dia mampu bayar hutang, tapi dia saja buat lambat, zalim, berdosa. Jadi maknanya kita ni kalau dalam keadaan kita ni berhutang, kita ada kemampuan untuk bayar, selesaikan segala hutang kita, maka kita segeralah bayar hutang tadi. Kerana Nabi kata matlul ghani zulmun. Matlul maksudnya melambat-lambatkan. Bayar hutang bagi orang yang mampu adalah satu kezaliman. Jadi kita kena bayar hutang. Jangan duk tunggu lagi kawan tu tak minta, dia tak pakai lagi kot duit. Dia tak pakai lagi kot, tak apalah. Tak boleh, salah. Mana kita tahu keadaan dia macam mana? Jadi Islam ni dia letak tu sadduz zara'i'. Dia nak jaga orang yang bagi hutang tadi. Bila orang yang dah berhutang tadi dia ada kemampuan, dia jangan duk lambat-lambat bayar hutang. Atau bila sampai tempoh dia ada kemampuan, dia kena bayar. Kalau tak ada kemampuan, tu tak boleh nak kata apa dah. Nabi pun macam tu juga. Okay? Itu dia. Tengok ya. Suatu ketika beliau SAW meminjam dari seseorang sebanyak 40 sa', 40 gantang. Jadi hadis ni dalam Al-Bukhari ya, hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah. Lalu lelaki Ansar tu berhajat. Dia berhajat kepada makanan yang Nabi berhutang dengan dia. Ia pun mendatangi beliau SAW, maka beliau bersabda, belum ada sesuatu pun yang datang kepada kami. Kan? Hadis Abdullah bin Abbas yang ni. Ya. Istaslafa Nabi SAW min rajulin min al-Ansar. Nabi berhutang daripada seorang lelaki daripada al-Ansar 40 gantang. Dia tak beritahu 40 gantang apa di sini. Kurma ke apa kan tak beritahu. Dia beritahu 40 gantang saja. Maka fahtajal ansariyu fa'atahu. Maka al-Ansari itu dia berhajat. Lalu datang kepada Nabi SAW nak minta lah Nabi pinjam tu. Faqala Rasulullah SAW, ma ja'ana syai'un ba'. Tak ada lagi Nabi kita nak bayar. Tak sampai lagi pada kami sesuatu untuk kami bayar hutang tu. Thumma ihtaja ba'du. Kemudian dia balik. Kemudian nanti dia datang pula. Fa'atahu. Maka Nabi pun kata, ma ja'ana syai'un ba'. Nabi kita tak ada lagi. Faqala rajul wa arada yatakallam. Orang lelaki tu dia nak cakap. Dia pun nak cakap lah bila Nabi dah cakap. Tak ada apa lagi kan? Nah, maka Nabi cepat-cepat pintas dan Nabi kata, la taqul illa khairan. Jangan bercakap melainkan benda baik. Ya kan? Nabi kata kepada Al-Ansari tadi, jangan bercakap melainkan benda yang baik, perkataan yang baik. Fa ana khairu man yusallaf. Aku sebaik-baik orang yang diberi hutang, Nabi kata. Aku adalah sebaik-baik orang yang diberi hutang. Maka selepas tu Nabi bagi dia 40 gantang. Dan Nabi tambah lagi 40. Jadi Nabi bagi dia 80 gantang. Bukan riba lah. Mana itu mana min tibi nafsihi. Hadiah daripada Nabi SAW. Nabi kata aku sebaik-baik orang yang berhutang. Bila aku dah lebih, aku bayar ni hutang, ni hadiah. Jadi kalau kita nak ikut sunnah Nabi SAW, kalau kita mampu, kita hutang RM50,
Kan kita bayar 50 ringgit tadi, aku dah duit banyak, pegang sekak depan dia nah bagi. Kan? Ni riak pula noh. Nampak riak pula. Jadi bagilah hadiah dekat dia. Tu dia. Itu Nabi SAW. Baik, dalam footnote bawah tu, hadis Al-Bukhari bawah sekali ya. 223 tu. Hadis Al-Bukhari riwayat Abu Hurairah, anna rajulan, bahasa Arab dia, bahawa seorang laki-laki dia datang jumpa Nabi SAW. Dia minta Nabi bayar hutang dia. Fa'aghlaza, dia cakap bengis, kasar dengan Nabi SAW. Dia cakap kasar dengan Nabi. Fahamma bihi ashabuhu, maka sahabat-sahabat ni bangun nak bagilah. Kan? Apa korang ajar dengan Nabi kan? Dia pun nak pukul kawan tu sebab kawan tu cakap kasar dengan Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata da'uhu, biarkan dia. Nabi kata fa inna li sahibil haqqi maqalan, Nabi kata orang yang berhak ni dia ada benda yang dia nak cakap. Ikut suka dah lah, dia boleh cakap apa dia nak cakap lah. Kan? Nabi kata, tengok macam mana Nabi sallallahu sifat dia tadi kan. Kalau kita ketua, kita kata bantai dia, aku orang ajak dengan aku sangat, tak kenal aku siapa kan. Tapi Nabi tak. Nabi kata jangan duk pukul dia. Sahabat-sahabat kira tunggu lampu hijau ya. Nabi kata bagi ya. Tapi Nabi kata jangan. Biarkan dia. Kerana dia biar bila nak cakap apa cakap. Maka Nabi kata berikanlah dia sinnan misla sinnihi. Bagi dekat dia unta yang kita ambil dulu, macam mana sifat unta tadi, umur berapa tahun bagi balik. Bayar hutang lah maksudnya. Dulu kan ambil unta seekor hutang. Lepas tu sekarang nak bayar hutang, Nabi kita ambil unta yang sama dengan unta dia yang kita ambil dulu. Maka sahabat pergi cari-cari unta tadi kan, hak zakat punya unta zakat lah kan, unta Nabi tadi. Dia pun pergi cari nak bayar hutang, tengok tak ada unta yang sama umur dengan unta yang dia pinjam dulu. Yang ada unta yang lebih tua, yang lebih berumur, lebih mahal lah maksud dia. Tak ada unta yang sama. Nabi kata bagi. Fa inna khairakum, Nabi kata fa inna min khairikum ahsanukum qadaan. Beri yang terbaik. Nah kita ambil dekat dia unta yang tak larat apa kan. Jadi kita bagi dekat dia unta yang kuat. Kenapa Nabi kata kan, orang yang terbaik di kalangan kamu orang yang terbaik dalam bayar hutang. Mari kita bagi yang terbaik tadi kan. Itu dia. Itu contoh dia. Macam ni lah. Buat senang contoh, kita pinjam kereta dia minyak separuh, kita hantar balik kereta dia full tank kan. Esok naik minyak 2 kubang, tak apa, bubuh pergi penuh minyak kereta dia, tak ada masalah apa kan. Betul kan esok minyak naik je? Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah kan. Buat macam mana? Itu minyak naik turun rezeki kita macam tu, Tuhan tulis. Duk susah apa? Orang duk susah hati ni orang tak beriman ya. Kan? Habis tak ada sangat kayu basikan lah. Tak ada siapa nak marah. Duk susah hati apa? Tak pernah duk susah hati kan. Betul, kita duk susah hati apa? Tak usah duk susah hati. Rezeki kita ni lagi kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Allah Taala kata macam tu. Duk susah hati apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Itu dia. Baik. Ini hadis dalam Al-Bukhari. Tengok macam mana Nabi SAW bermuamalah tadi. Nabi itu jadi peminjam. Dan kadang-kadang Nabi bagi, ya, tapi selalu Nabi menjadi pinjam, meminjam lah. Sebab Nabi ni bukan orang kaya kan. Baik. Lalu beliau SAW memberikan kepada laki-laki itu 40. Kita baca tadi kan. Bawah tu pun macam tu kita dah baca tadi hadis dia. Pada kali yang lain Nabi SAW membeli sesuatu namun tidak membawa uang sebagai harganya. Dia beli hutang, lepas tu dia pergi jual benda tu kan. Dia jual benda tu boleh untung. Mana duit tu dia pergi bayar lah, ada lebih tu dia pergi sedekah ke orang. Ni tu dia Nabi. Lalu beliau SAW mendapatkan keuntungan dari barang itu dan kemudian menjualnya. Keuntungan tersebut disedekahkan kepada janda-janda dari Bani Abdul Muttalib. Kemudian beliau SAW bersabda, aku tidak akan membeli sesuatu sesudah ini melainkan aku membawa harganya. Tapi hadis ni dhaif. Hadis lemah. Riwayat
Abu Dawud. Kenapa? Hadis ni dia muttarib. Dia muttarib ni maksud dia tak, perawi ni sekejap dia kata macam tu, sekejap dia kata macam ni, mana hadis tak boleh diterima lah. Tapi hal ini tidak menafikan jual beli sistem hutang hingga waktu yang ditentukan. Boleh kita nak beli cara berhutang. Itu dia. Kerana sesungguhnya keduanya tidaklah sama. Itu dia. Itu kisah yang tadi kan. Tapi ala kulli hal macam mana pun, mana hadis dhaif tak boleh dibuat sebagai hujah. Bolehlah kita beli barang, kita berhutang, kemudian kita jual. Untung tadi mana yang kita ambil, yang modal tadi kita bayarlah barang yang kita beli tadi kan. Itu dia. Pernah seorang pemberi piutang menagih hutangnya hingga berbuat kasar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Hadis ini juga dhaif. Hadis mursal. Hadis mursal. Hadis mursal ni apa dia? Hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in, dia tak sebut Nabi. Dia tak sebut sahabat, dia sebut Nabi SAW. Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia tak pernah jumpa Nabi. Ya kan? Itu hadis mursal. Jadi hadis ni mursal ni. Tak apalah kita baca. Pernah seorang pemberi piutang menagih hutangnya hingga berbuat kasar kepada beliau SAW. Maka Umar bin Al-Khattab bermaksud untuk memukulnya. Umar tadi kan duduk sebelah Nabi, dia kena pukul kawan tu. Kawan tu tadi kasar dengan Nabi SAW. Dia pegang baju kawan tu ke, dia goncang kawan tu ke. Nabi kata, cis, wahai Umar, tak elok lah perkataan cis ni kan. Mana, hai Umar, macam tu lah. Dia guna di sini, cis, ini macam hantu jebat nak lawan dia. Okay. Ini, wahai Umar, macam itulah. Hai Umar, aku lebih berhajat untuk engkau suruh melunasi hutang, sedangkan dia lebih berhajat untuk engkau suruh agar bersabar, kan? Tapi cerita ni adalah cerita yang dhaif. Mursal ni dhaif lah. Hadis mursal ni termasuk dalam hadis dhaif sebab tabi'in. Dia sebut kata Nabi SAW, dia tak sebut kata sahabat. Macam kita kata daripada Sa'id bin Musayyib, daripada sahabat Abu Hurairah ke apa semua kan, sampai kepada Nabi SAW. Dia kata terus kata Nabi SAW. Tapi tak juga, hadis mursal ni tak semuanya dhaif. Kerana tengok situasi lah, macam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, Sayyidut Tabi'in kan, ketua Tabi'in ni, dia ni ada hadis-hadis mursal yang dia baca. Di antara hadis yang berkaitan dengan Ahlul Bait, hadis tentang hadis daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu. Sebab zaman tu zaman khulafa Umayyin kan, Pak Umayyin. Jadi depa ni mana tak orang kata apa tak ni. Tak ngam tak apa kan. Jadi mana takut dia ni nak sokong Pak. Jadi mana takut dia kena bunuh dan kena jaga nyawa dia juga. Pada satu ketika dia ada sebut kata Nabi SAW, dia tak sebut perawi sahabat tu. Kerana keadaan siasah politik masa tu tak mengizinkan lah. Maknanya nyawa dia lebih berharga lah. Itu maksud kalau kita belajar ilmu hadis macam tu lah dia ceritanya. Itu tentang hadis mursal. Tapi hadis ni dhaif lah. Baik. Seorang Yahudi pernah menjual sesuatu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sistem kredit dalam jangka waktu tertentu. Kan, cukup masa aku mari tuntut hutang lah. Kemudian Yahudi itu datang kepadanya. Beliau SAW sebelum jatuh tempoh diminta, tak cukup masa lagi, Yahudi itu mari dah, mari tuntut dah. Ni. Tapi cerita ni juga dhaif, mungkar. Hadis tu status dia mungkar. Beliau SAW mana minta. Nabi kata apa? Hutang tu tak cukup masa lagi. Kan? Yahudi ni mari, dia maki, dia kata dekat Nabi, sesungguhnya kamu ni puak-puak keluarga Banu Abdul Muttalib ni memang suka melambatkan hutang, melambatkan membayar hutang. Dia kutuk, dia kata kat Nabi tadi kan. Umar nanti geram tengok dah. Para sahabat beliau SAW bermaksud menyakitinya. Mereka ni dah angkat tangan dah. Tunggu lampu hijau jatuh tangan tu, kenalah kawan tu. Nabi tak bagi, jangan buat dah. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam melarang mereka, jangan pukul kawan tu.
Kejadian itu tidak menambah apa pun baginya selain kearifan. Maknanya tak ada apa-apa, Nabi tak rasa apa-apa. Kita ni kan kalau orang buat macam tu kau, bukan tegak tu, orang potong kereta kita pun kita nak marah. Potong belah kiri, kan? Potong belah kanan kita tak pernah marah sangat. Dia potong belah kiri, maknanya dia nak sindir kita lah. Apa lambat macam korang, kan? Dia bubuh belah kiri. Kita pun, hai kawan ni, kan? Nak buh gear 5 tak ada gear 5. Tak boleh buh gear 5. Tunggu tang tu. Jadi itu dia Nabi SAW tadi kan. Tidak menambah baginya selain kearifan. Lembutnya Nabi tadi kan. Oh, kita ni kalau orang kata, kan, telinga tadi jadi macam tu lah kan. Panas. Tu dia. Jadi Nabi macam tu SAW. Maka si Yahudi berkata, segala sesuatu telah aku ketahui dari dirinya di antara tanda-tanda kenabian, kecuali satu, iaitu kekerasan orang-orang bodoh tidak menambah baginya selain kearifan. Orang buat kasar kat dia lagi lembut. Orang buat kasar dekat dia lagi lembut. Orang marah dekat dia lagi senyum. Kan? Itu Nabi SAW. Maka tu dia kenal seorang Nabi. Oleh kerana itu aku ingin mengetahuinya. Lalu Yahudi tersebut masuk Islam. Mana dia? Hadis ni dia status dia mungkar lah. Kenapa? Dia kata di sini, kalau footnote bawah tu kan, tengok perawi dia Ibnu Adi. Dia kata di sini, Ibnu Adi kata ia adalah rawi yang sering keliru. Perawi itu Muhammad bin Al-Mutawakkil di bawah tu dikenal dengan Abu Ibnu Abi As-Sari yang meriwayatkan daripada Al-Walid. Dia ni maknanya rawi yang sering keliru. Tak kuat lah ingatan dia kan. Sekejap dia kata macam ni, sekejap dia kata macam tu. Tiba-tiba dia meriwayatkan hadis ni. Hadis mungkar ni maksud dia orang yang lemah, yang lemah, yang dia hafalan dia tak kuat. Dia riwayat satu hadis bercanggah dengan riwayat orang yang siqah, orang yang kuat tadi, maka hadis dia jadi mungkar. Hadis orang tadi mahfuz lah, sahih. Yang ni hadis mungkar, maksud bercanggah riwayat ni dengan riwayat yang siqah. Itu dia maksud. Tapi apa-apa ni cerita kan, cerita saja. Habis di situ masuk pula kita pasal petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan sendirian dan bersama orang lain. Nabi macam tu lah, manusia biasa. Kadang-kadang Nabi jalan seorang-seorang, tapi selalunya Nabi ni tak jalan seorang-seorang. Selalunya Nabi jalan dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Sebab sahabat ni daripada tengok Nabi, daripada nak belajar daripada Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergerakan Nabi, tidur Nabi. Kalau bolehnya dia pun nak pergi tidur rumah Nabi, tapi tak boleh lah. Cumanya yang boleh tidur di siapa? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni budak kecil, dan dia ni sepupu kepada Nabi SAW dan anak saudara kepada isteri Nabi. Kan? Nama apa? Ummu Habibah ke apa siapa? Bukan, Ummu Habibah. Maimunah binti Abdul Muttalib kan? Binti apa? Maimunah binti, tak ingat lah. Jadi maknanya Maimunah tu mak saudara kepada Abdullah bin Abbas. Dia isteri kepada Nabi SAW. Jadi dia sepupu Nabi dan juga anak saudara kepada isteri Nabi SAW. Dia boleh keluar masuk rumah Nabi lah. Boleh keluar masuk lah. Rumah mak saudara dia, pasal tak boleh masuk. Dia tidur, satu hari dia tidur di rumah Nabi. Bukan saja Nabi tidur, Nabi belajar Nabi untuk buat apa. Dia tengok Nabi bangun tengah malam, dia pun bangun juga. Nabi wuduk solat, dia pun solat kan. Dia main duduk sebelah kiri Nabi kan. Masalah, maka Nabi tolak dia pergi belah sebelah kanan. Duduk sebelah kanan Nabi SAW. Solat di sebelah kanan Nabi. Walaupun budak tu kita tak balik kan. Kalau kita di masjid kan, sebagai masjid kan, dia halau budak tu duduk belakang sekali. Walaupun budak tu datang awal sebelum dia. Budak datang awal sebelum dia duduk di saf pertama. Dia kata, "Hei, bangun. Kamu ni kanak-kanak ke dewasa?" "Kanak-kanak, pakcik." Tu tengok tulis kat belakang tu. Saf kanak-kanak di sini sahaja. Dia tu datang lewat, dia ambil tempat budak tu. Punyalah zalim kan. Dia zalim sungguh tu. Dosa nak sembahyang dapat dosa. Duk halau budak-budak tadi duduk belakang. Tu dia. Nabi
ketika berjalan sendirian dan bersama orang lain. Kadang-kadang jalan seorang-seorang dan selalunya berjalan dengan para sahabat. Apabila berjalan, beliau SAW nampak bergoyang waktu jalan. Cara jalan Nabi lah. Nak cerita. Adalah manusia paling cepat dalam berjalan, namun sangat bagus dan tenang. Jalan laju tapi tak nampak kelang kabut. Setengah orang jalan laju dia nampak kalut sangat kan. Takut kapal terbang tinggal tau. Kelang kabut ni. Itu dia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih bagus daripada Rasulullah SAW. Seakan matahari bergerak di wajahnya. Maknanya lajunya Nabi berjalan tadi kan. Ringan dia jalan laju macam tu. Itu dia. Aku tidak pernah pula melihat seseorang yang lebih cepat berjalan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan bumi dilipat untuknya. Nampak cepat sampai ke tempat dia nak pergi tadi. Sahabat tadi berjalan kerahkan tenaga tapi tak boleh nak kejar Nabi berjalan tadi. Lajunya Nabi berjalan. Betul. Sungguh kami mengerahkan upaya kami berjalan bersamanya sementara beliau nampak biasa-biasa saja. Nabi jalan tak ada apa, relax lah, tapi laju. Cepat. Sahabat tadi punya kejar Nabi kan. Tu dia. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana cerita Abu Hurairah ni hasan. Darjat dia hasan kerana syawahid. Ada syawahid. Syawahid hadis yang mari menyokong dia lah. Itu. Kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan nescaya tampak bergoyang seakan-akan menurun dari ketinggian. Kan? Nabi jalan laju cepat kan? Macam turun daripada tempat tinggi kita berjalan macam tu kan? Itu dia. Pada kali lain Ali radhiyallahu anhu berkata, apabila berjalan beliau sallallahu alaihi wasallam taqalla. Apa dia? Aku menulis. Yang ni penulis Ibnu Qayyim lah. Yang dia berkata, at-taqallu dia kata adalah sesuatu yang tinggi di permukaan bumi. Sama keadaannya dengan orang yang turun dari ketinggian. Kan? Itu. Ia adalah cara jalan orang-orang yang memiliki semangat tinggi, keteguhan dan keberanian. Ini adalah cara jalan paling baik dan lebih menyenangkan bagi anggota badan serta jauh daripada cara jalan al-hawaj. Al-hawaj ini maksudnya terburu-buru. Jalan terburu-buru kan. Kemudian cara jalan muhanah, merendah. Dan tamawut, yang dia kata di sini lemas. Mana orang jalan tak larat, lembek, jalan longlai. Kan? Itu dia. Jalan nampak lemah. Itu. Orang berjalan mungkin menempuh cara tamawut. Disebut tamawut tadi yang cara kata apa? Cara tak larat tadi. Lemah longlai tadi. Iaitu berjalan dengan langkah lurus bagaikan kayu yang dibawa orang. Macam mana kayu yang dibawa orang tadi? Jalan orang kata apa? Jalan macam orang tak larat, slow, selangkah ambil lambatnya kawan ni jalan. Kan? Itu dia. Ini adalah cara jalan tercela dan buruk. Dia tak tamawut tadi kan. Atau berjalan dengan terburu-buru, yakni al-hawaj. Kalut jalan. Okay. Dan goncang dia kata. Sama seperti cara jalan unta yang cepat. Unta cepat jalan macam mana? Unta. Okay. Unta yang kalut tadi. Berjalan seperti ini juga termasuk cara tercela. Cara jalan seperti ini menunjukkan kedunguan akal orang yang melakukannya. Itu dia. Terutama jika banyak menengok ke kiri dan ke kanan saat berjalan. Kiri kanan tengok kan. Dia ni dia cari apa ni. Orang tengok pun orang rasa pelik dia ni kan. Nyamun ke apa? Kan? Itu. Atau berjalan dengan cara merendah. Merendah dia maksudnya jalan kan macam tadi kan, macam seolah turun daripada tempat yang tinggi tadi kan, macam tu. Ia adalah cara berjalan hamba-hamba Ar-Rahman sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Furqan kan, ayat apa? 23. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna
dan hamba-hamba bagi Tuhan yang Ar-Rahman. Mereka itu bila berjalan di atas bumi dalam keadaan haunan, dalam keadaan merendah diri. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Al-Furqan 63, Allah Subhanahu wa taala menyifati mereka dengan hal ini dalam kitabnya seperti tercantum dalam firman-Nya yang kita baca tadi lah. Ya. Al-Furqan 63 tu. Sejumlah ulama salaf berkata, bila kita sebut salaf ni maknanya 3 generasi yang terbaik itulah. Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, kan? Thumma alladhina yalunahum, mana sebaik-baik qurun generasiku, sebaik generasi adalah generasiku, kemudian generasi selepasnya, kemudian generasi yang selepas 3 generasi awal umat ini. Itu dah. Makna haunan, kata sebagian ulama salaf, makna haunan yakni merendah pada ayat ini adalah tenang dan penuh wibawa tanpa bersikap pongah dan tidak pula lemas. Pongah ni pongah pun, kan? Tu dia. Kelang kabut. Maksud dia tidak kelang kabut dan tidak pula lemah, jalan tak larat. Itu maksud dia, lemas tu. Jadi sifat cara jalan haunan ni adalah cara jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meski beliau SAW berjalan dengan cara demikian, namun seakan-akan beliau turun dari ketinggian, sepertinya bumi dilipat untuknya. Maksud dia cepat, Nabi cepat sampai. Nabi jalan cepat sampai ke tempat yang dia nak pergi tu. Hingga orang-orang yang berjalan dengannya harus bersusah payah, sementara Rasulullah SAW nampak biasa saja. Itu dia. Hal ini menunjukkan kepada 2 perkara, iaitu cara jalan beliau SAW tidak tamawut, tidak macam orang tak larat, kan? Dan tidak pula al-hauj, yakni terburu-buru, pertengahan. Bukan nampak tak larat jalan, kan? Nampak macam warak, bukan warak tu, kan? Tu tak larat. Umur muda lagi jalan pakai tongkat. Ikut sunnah Nabi, dia kata jalan buat tongkat. Allah, kan? Sunnah tu sunnah adat, bukan sunnah ibadat, kan? Umur baru 30-40 tahun tapi tengok buat tongkat jalan. Ya, tak larat. Pasal apa buat tak larat jalan? Ikut sunnah. Sunnah Nabi bukan jalan tak larat. Nabi jalan dengan cara yang sempurna lah. Bukan nampak tak larat dan bukan nampak macam terburu-buru tadi, kan? Berjalan ada 10 macam. Ada sebut tadi, kan? Yang 3 dah sebut dah tadi. Haunan, muhanah, tamawut tadi, kan? Apa nama? Al-hawaj, muhanah dan tamawut tu 3. Yang keempatnya as-sa'yu, berlari kecil. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kan? Ketika Nabi SAW sampai ke Madinah, sampai ke Mekah untuk buat umrah. Sampai di Mekah buat umrah, kan? Jadi orang musyrikin kata, tengok depa tu datang daripada Madinah, depa ni dah teruk dengan cuaca Madinah, depa jadi tak larat. Apa tengoklah depa, bukan larat pun. Depa ni orang Mekah tak sesuai cuaca Mekah, pergi duduk Madinah tak sesuai. Jadi depa kena penyakit macam-macam, sebab tu depa nampak tak larat. Jadi bila Nabi sampai di sana, Nabi suruh sahabat-sahabat tadi ar-ramlu, dalam tawaf 3 kali, jalan cepat. Nak tunjuk pada orang musyrik tadi, orang Islam ni sihat, tak sakit pun. Kan? Tengok orang Islam, depa kata kuat, kan? Bukan seperti yang dituduh, kan? Jalan tak larat, depa ni kuat. Sebab tu bila sampai zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kan? Dia kata fi marramalan. Dia kata, untuk apa hari ni kita buat ramlu? Beramal. Jalan ramal tak? Jalan ramal. Jalan laju 3 tawaf pertama tu. Untuk apa hari ni? Dia kata Islam dah menang, dia kata. Orang kafir tak ada dah. Begitu juga siapa kekufuran dah tak ada dah di Mekah. Demi Allah, dia kata, kita tidak akan tinggalkan sesuatu yang Nabi pernah buat, yang kami dulu pernah buat di zaman Nabi SAW. Hari ini kami akan buat juga, iaitu ar-ramal. Ar-ramal pada 3 tawaf yang pertama. Walaupun tak ada orang kafir dah, tapi Nabi buat, kita akan terus melakukannya. Itu kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sa'i, as-sa'yu. Yang kelima ar-ramal. Itu tadi kita baca tadi, kan? Sa'yu tadi, sa'i lah, berlari kecil. Ramal tu jalan cepat. Ramal.
dengan langkah-langkah pendek. Biasa juga dinamakan sebagai al-khabab. Al-khabab, bukan kebab. Al-khabab. Dalam kitab As-Sahih dari hadis Ibn Umar bahawa Nabi SAW khabba dalam tawafnya sebanyak 3 putaran. Jadi maknanya ramal lah, berjalan laju. Lalu berjalan biasa pada 4 putaran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keenam, an-nasalan, iaitu berlari ringan tanpa mengganggu orang berjalan dan tidak pula memayahkannya. Ini yang keenam, cara yang keenam. Dalam sebahagian kitab musnad, kitab hadis lah. Musnad ni kitab hadis, disebutkan bahawa para pejalan kaki mengeluh kepada Rasulullah SAW tentang berjalan saat haji wada'. Maka beliau SAW bersabda, bantulah dengan an-nasalan, berlari ringan. Itu dia. Ketujuh, al-khawzala, iaitu cara berjalan dengan berlenggak-lenggok. Ini cara pondan jalan. Orang pondan jalan, jalan yang tercela lah. Dikatakan cara jalan seperti memiliki unsur gemulai dan gaya banci. Ini orang pondan jalan macam ni. Yang ketujuh, cara berjalan. Yang ke-8, cara berjalan berundur, jalan berundur. Kan? Itu termasuk di antara cara berjalan juga, dalam keadaan berundur ke belakang. Itu lagi teruk lah. Kan? Ada orang jalan berundur pun ada kan. Dia exercise dah kot. Selamat dah lah kot. Kesembilan, al-jamaza, iaitu berjalan dengan cara melompat-lompat. Jalan lompat-lompat, style kijang, lompat kijang apa semua kan. Tapi ni tak ada orang buat kot. Jalan sambil melompat dah kan. Dia nak bagi tahu kepada kita cara berjalan ni ada berapa, dan cara jalan yang terbaik tadi adalah al-haun atau al-muhanah tadi yang terbaik lah. Ke-10, at-tabakhtur. Cara tabakhtur jalan orang sombong. Jalan orang sombong kan. Macam orang yang baru keluar daripada gym lah. Dia masuk gym jalan tak macam tu. Keluar 15 minit, setengah jam jadi kuturah jalan. Nah, kita lalu pun dia siku ya. Pernah jumpa ada orang macam tu. Saya pernah jumpa, sebab tu saya kata. Kan? Dia baru keluar daripada gym, tengok badan tak terapa pun. Badan macam tu juga, tapi dia perasan lebih kata badan itu dah besar kan. Ini tabakhtur berjalan ni. Jalan cara orang yang takjub terhadap diri sendiri. Dia baru masuk gym, dia keluar dia berasa badan dia besar dah. Kan? Badan serulai pun tak ada. Itu dia. Dan sombong. Inilah cara jalan di mana pelakunya telah dibenamkan Allah Ta'ala ke perut bumi. Ini ada. Ini beritahu ni. Okay? Hadis dalam sahih Targhib ni. Bahawa ada seorang lelaki, Nabi kata, anna rajulan kana fi ullatin. Ada seorang lelaki, dia ni dalam pakaiannya yang hebat. Pakai hebat tadi kan. Yang cantik. Fatabakhtara wakhtala fiha. Dia berjalan dalam keadaan sombong dan bangga dengan pakaian dia tadi. Fakhasafallahu bihil arda, maka Allah Ta'ala benamkan dia ke dalam bumi. Fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, dan dia meronta-ronta dalam perut bumi tadi sampai hari kiamat. Itu dia. Dia sombong dengan pakaian dia. Tak kira lah kan. Naik kereta ke apa ke, semua lah kan. Dengan kereta baru dia, dengan kereta hebat dia, sombong tadi kan. Dia maknanya kalau dia langgar lopok air tu kena orang berjalan kaki, dia tengok dia buat macam tu ke, ini orang maknanya orang sombong ni, tabakhtur kan. Tabakhtur dengan pakaian dia, dengan kenderaan dia, tak kira lah. Itu ini berdosa. Cara jalan terbaik di antara ke-10 gaya ini. Ada 10 gaya berjalan. Ni ya, orang jadi model ni kena belajar cara jalan. Tapi jalan yang terbaik adalah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu gaya ini adalah al-haun, yang merendah, dan takaffu. Sedikit bergoyanglah. Bukan lenggang-lenggok apa semua tu dak lah. Kan? Gitu. Kalau jalan tak goyang je lah, apa robot jalan tak goyang kan, kita mestilah bergoyang lah, tangan ke apa gitu. Itu dia. Cara jalan beliau SAW bersama para sahabat. Cara jalan dengan sahabat ni macam mana pula?
Adapun cara jalan beliau sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, biasalah perjalanan ataupun musafir, mereka biasa berjalan di depan dan beliau sallallahu alaihi wasallam di belakang mereka. Nabi ni jalan di belakang bukan kerana takut apa, kan? Tapi kerana nak tengok siapa-siapa yang tertinggal di belakang, yang tak larat apa semua, Nabi tolong. Itu dia Nabi SAW ni, kesian kat orang, dia kesian kat orang lebih pada diri dia sendiri. Nabi tadi beliau bersabda, biarkanlah belakangku untuk para malaikat. Nabi kata, kan? Nah ni, hadis ni sahih lah, hadis ni sahih. Oleh kerana itu disebutkan dalam hadis, beliau SAW menuntun para sahabatnya. Maknanya Nabi tadi duduk di belakang, sahabat jalan di belakang. Nabi tengoklah siapa-siapa yang tak larat ke apa, Nabi tolong. Itu dia. Dan Nabi tak bagi orang jalan belakang dia. Nabi kata, biarkan di belakangku para malaikat. Itu maksud dia. Beliau SAW pernah berjalan tanpa alas kaki. Pernah berjalan tak pakai selipar, tak, kan? Pernah. Dan pernah pula berjalan memakai alas kaki. Beliau SAW biasa berjalan bersama sahabat-sahabatnya, baik per individu maupun berkelompok. Tak kira lah, kadang-kadang Nabi jalan dengan seorang sahabat, Nabi bonceng kan, Abdullah bin Abbas, Fadl bin Al-Abbas kan, dua orang duduk belakang Nabi SAW kan. Kadang-kadang Nabi jalan dengan seorang sahabat, dan kadang-kadang dengan ramai. Dalam suatu peperangan, beliau SAW berjalan kaki, lalu jarinya terluka sehingga darah mengalir darinya. Darah Nabi tadi mengalir. Maka beliau SAW bersabda, hal anti illa usbu'un damiti fi sabilillahi ma laqiti. Nabi kata, tiadalah engkau ni, Nabi kata, melainkan satu jari yang engkau berdarah di jalan Allah, apa yang engkau alami ini. Dalam sahih Muslim. Dalam sahih Muslim, sudah. Adapun beliau SAW dalam perjalanan musafir, ya, sebagai penjaga garis belakang para sahabatnya, menuntun orang lemah dan memboncengnya serta mendoakan mereka. Demikian pun disebutkan oleh Abu Dawud. Mana Nabi SAW tadi kan, tengok sahabat ni unta tak larat, pula Nabi doakan tadi, tepuk kenderaan dia tadi jadi laju berjalan. Ada satu hadis tu yang Nabi minta beli satu apa dah, tak ingat lah, unta ke himar ke, Nabi minta beli pada seorang sahabat kan. Tadi maknanya sahabat kata nak jual, tapi nak naik dululah sampai Madinah kan. Unta dia tak apa, keldai dia tak larat tadi, Nabi doakan, tepuk tu jalan laju tadi keldai dia. Itu dia. Demikian disebutkan oleh Abu Dawud. Habis di situ, mari kita masuk terus kepada pasal petunjuk beliau SAW ketika duduk dan bersandar. Duduk dan bersandar. Beliau SAW biasa duduk di atas tanah, yang ni lantai tanah lah kan. Dulu mana ada tile macam kita, kapek macam kita, tak ada. Dulu masjid Nabi SAW ni pasir lah. Itu dia. Tiang daripada batang-batang kurma, akan bumbung daripada pelepah-pelepah kurma, yang bila kering tadi dia akan jadi jarang. Macam itulah bila hujan turun basah, semayang sujud di atas tanah yang berselut tadilah. Macam hadis, kita baca hadis kisah malam Lailatul Qadar kan, Nabi semayang sujud di atas tanah. Habis ni tanah ni di wajah dan di dahi dan di hidung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Di atas tikar pun pernah duduk. Terkadang pula di atas, dia kata sini permaidani macam itulah, kulit bulu tadi kan, yang dibuat sebagai tempat alas duduk. Qailah binti Makhramah, dia kata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'idul qurfusa'. Kan? Aku datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang baginda duduk dalam keadaan qurfusa'. Qurfusa' ni duduk macam mana? Duduk, kita kata kaki ni kita bagi berdiri, kan? Bagi berdiri dua kaki, kemudian tangan kita buat macam tu lah. Yang bagi duduk apa? Tak kira lah duduk apa-apa, faham kan? Jadi duduk tu kaki lutut ni kita angkat, kaki ni kita buat tangan macam tu. Habis duduk macam tu kan.
Duduk cara orang yang mananya tawaduk. Duduk tu. Duduk dipanggil al-qurfusa. Kata Qailah, dia kata aku lihat Rasulullah SAW tadi kal mutakhasyi' fil jilsah, seperti orang yang duduk dalam keadaan khusyuk, tawaduk, biasa duduk macam tu kan. Duduk biasa je, bukan macam duduk raja-raja kan. Duduk biasa, tangan buat macam tu, lutut kan, buat gitu lutut tadi kan. Jadi maknanya paha dia kena perut dia lah, macam tu. Baik. Dia kata ur'idtu minal faraqi, dia kata aku berasa takut lah, berasa takut kerana tengok haibahnya tadi Nabi SAW tadi, khusyuknya Nabi dia, aku tak berani nak kacau dia lah. Macam tu keadaan dia. Itu kata Qailah. Ini cara duduk Nabi SAW. Jadi kalau orang duduk macam tu tak boleh nak celah lah. Duduk apa macam tu tak elok lah. Ya, Nabi duduk macam tu lah. Okay. Duduk dalam keadaan lutut tadi berdiri, betis tadi berdiri, dan paha tadi kena perut kan, tangan buat macam tu duduk. Macam orang kesibukan tu. Pagi-pagi tu kan, berselimut duduk macam tu. Tu dia. Macam di sawah padi ke apa, di kampung-kampung tu cerita dia. Ia berkata pula, ketika aku melihat Rasulullah seperti orang tunduk dan merendah saat duduk, aku pun gemetar kerana takut, dia kata. Kita kata Qailah. Takut bukan takut macam mana, dia berasa kan, macam segan macam tu lah. Ketika Adi bin Hatim datang, beliau SAW mengajaknya ke rumahnya. Nabi ajak Adi bin Hatim datang ke rumah dia. Seorang pelayan wanita memberikan bantal untuk beliau SAW gunakan sebagai tempat duduk. Namun bantal itu beliau SAW letakkan antara diri dengan Adi. Maksudnya Adi duduk sebelah ni, Nabi duduk sini, Nabi ambil bantal tak tengah-tengah ni. Nabi tak duduk pun atas bantal tu. Adi berkata, tahulah aku bahawa beliau bukan raja. Dia ni bukan raja, orang biasa ya. Kalau raja-raja ni tak duduk macam ni, takkan duduk sekeliling aku kot. Dia duduk sebelah ni, Nabi duduk sebelah ni. Itu dia. Terkadang beliau SAW berbaring terlentang, tidur terlentang macam tu. Dan terkadang meletakkan salah satu kakinya di atas kakinya yang satu. Letak kaki sebelah di atas kaki yang sebelah lagi. Itu dia. Beliau terkadang bersandar pada bantal dan terkadang pula bertelekan pada sisi kirinya atau sisi kanannya. Macam ni lah kan? Sambil kita kata macam berbaring, tapi bukan baring lah kan, unjuk kaki macam tu, duduk macam ni, sebelah kanan ataupun kadang-kadang sebelah kiri, sambil berehat lah macam tu. Jadi sahabat-sahabat ni dia periwayat habis semua perbuatan Nabi SAW. Makna nak cerita dekat kita, hadis ni bukan ribu-ribu lah, berjuta lah. Sebab tak heran lah Imam Ahmad bin Hanbal ni hafal alfu hadis, juta hadis dia hafal kan, bukan 500,000, banyak. Sebab semua perkataan, perbuatan Nabi, diam Nabi pun sahabat riwayat. Macam mana? Banyak sangat ni kan. Sampai Nabi ni di Madinah berapa tahun? 10 tahun kan, 13 tahun di Mekah tadi. Semua sahabat meriwayat daripada Nabi SAW. Itu dia. Banyaklah hadis ni, sangat banyak. Apabila beliau SAW berhajat keluar, maka terkadang bertopang pada sebahagian sahabatnya kerana lemah. Nabi tak larat ni, Nabi pegang tumpang sahabat dia tadi berjalan. Sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi kan. Itu dia. Kita masuk pula kita tentang petunjuk beliau SAW saat buang hajat, ketika nak qada hajat. Hajat semua kan, hatta al-khira'ata. Ditanya kepada Salman Al-Farisi, Nabi kamu ni ajar semua benda ke? Ya, Nabi kami ajar semua benda sekali, hatta al-khira'ah, sehingga nak istinja pun Nabi ajar. Semua sekali Nabi ajar, adab-adab dia kan. Itu dia. Apabila masuk tempat buang hajat, beliau SAW biasa mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ar-rijsi an-najisi syaitanir rajim. Ya kan? Itu dia. Apabila keluar dari tempat buang hajat, beliau SAW mengucapkan
ghufranaka. Adapun alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani, itu dhaif. Itu dhaif. Yang sahihnya ghufranaka. Dan Nabi tak ajak masuk tandas pakai serban, ha? Ataupun orang kampung kita bubuh kain tola atas kepala. Ataupun topi koboi, awak tak ambil topi koboi pakai. Dicari kain tola atas kepala kan, ataupun sapu tangan nak masuk tandas. Dia kata apa, takut syaitan dia kencing atas kepala. Awak nampak syaitan kencing atas kepala. Nabi tak beritahu pun. Nabi tak kata pun syaitan kencing atas kepala kita. Tapi dia kata pasal apa? Dia ajar anak-anak dia kata, "Hei, masuk tandas, tudung kepala." Pasal apa? Sat lagi syaitan ni kencing atas kepala hang tak lagi. Dia pergi reka kan. Itu Nabi tak ajar. Pakai masuk tandas pakai topi ke apa kan, Nabi tak ajar kan. Itu hadis orang Melayu kita. Hadis tok nenek kita lah, orang Melayu kita lah. Pernah dengar? Pernah kan? Dan kita mungkin dulu pernah buat. Sebab kita tak tahu. Kan? Itu dia. Ada. Ghufranaka. Terkadang beliau SAW istinja bersuci menggunakan air. Biasalah kan, ini guna air. Atau beristinja menggunakan batu. Kalau tak mau guna air, boleh guna batu. Tapi kita ni dah biasa dengan air, guna batu memang kita tak seronok lah. Kan? Tapi ada ketika kita tak sanggup nak guna air. Sejuk, tempat sejuk yang amat sangat kan. Kena air ni macam kena pisau kan, pedih. Kan? Tempat sejuk je kan. Tu dia. Jadi terpaksa guna batu ataupun kayu ataupun tisu. Tak kira lah, daun-daun kering ke apa ke, benda yang kesat tadi boleh guna, tak ada masalah apa. Tu dia. Tak boleh guna. Yang tak boleh guna adalah najis unta ataupun najis kaldai ke, tak boleh guna lah. Sebab pada padang pasir sana panas yang amat sangat tadi kan. Najis unta ni jadi ketui batu lah. Ada sahabat satu hadis tu, sahabat dia pergi ambil bagi dekat Nabi najis rausah tadi, najis himar tadi kan. Bagi dekat Nabi, Nabi campak. Ambil batu. Sebab dia jadi keras, dia jadi macam batu lah kan. Tu tak boleh nak beza ni. Ni apa ni? Lain kali mungkin buat batu cincin ke apa ke. Jangan macam tu. Terkadang pula menggabungkan kedua-duanya. Tu. Apabila beliau hendak membuang hajat ketika dalam perjalanan, beliau selam pergi hingga jauh dari para sahabatnya. Terkadang jaraknya mencapai sekitar 2 mil. 2 mil ni terlupa nak cek tadi berapa. Bukan 2 batu kot. Jauh lah 2 batu tu. Kan? Mungkin sekadar sepelaung tu kot. Kan? Orang panggil kita tu. Mana kita orang menjerit tu kan. Kita dengar sayup tu kot. Gitu dia. Jauh Nabi pergi tadi. Sebab dulu tak ada kita panggil tandas semua dalam perjalanan. Musafir kan. Kena cari pokok-pokok, rimbun-rimbun apa semua lah. Jauh pada orang tadi. Tu orang zaman dulu dia panggil tandas pusing. Tandas pusing. Kan? Orang lalu sana dia pusing ni. Orang lalu sini dia pusing. Tandas pusing. Ni duduk dia keliling pokok kelapa ke apa kan. Jadi panggil tandas pusing kan lah. Orang mai dia pusing, takut orang nampak dia tu. Itu orang dulu tak ada tandas. Beliau SAW terkadang menutup diri saat buang hajat dengan tembok. Cari tempat-tempat yang boleh berlindung diri. Tapi kalau tuan-tuan semua pergi Pakistan, duduk Pakistan kan. Orang Pakistan ni tak tahulah, dia punya tak beradabnya. Di Mesir wallahu ta'ala alam. Kawan saya kata macam tu juga di Mesirnya. Di Pakistan ni dia berasa nak buang air kecil. Dia buang lah tak mana. Dia cari tak mana ada tembok. Dia membelakangkan orang. Kan? Ada kecil dia tembok tu. Pernah pergi tak Pakistan? Kalau sampai ke Pakistan, kalau nak transit lah. Kan? Tapi tak tahulah orang Pakistan. Cuma di tempat kita dia pun tak buat. Dia pun malu. Tempat mereka ni, ya Allah, di Pekan Sadar tu kan. Pekan Sadar di Karachi, pekan yang besar tu. Kan? Tepi-tepi jalan ni, tepi dinding orang tembok orang lah. Orang lalu-lalu lah, tak ada masalah apa dia. Janji orang tengok belakang dia lah. Tak nampak aurat dia kata. Ni di Pakistan tu lah. Daripada budak kecil sampai kepada orang tua. Hak tak ada janggut, jangan ada janggut. Tu ya. Tapi tok guru dia pun tak buat lah kerja tu. Ni orang awam misal lah kan. Ni Pakistan sana. India wallahu alam, saya rasa sama lah. Tempat paling kotor di dunia ada berada di Delhi tu. Dalam dunia paling kotor sekali. Atas jalan raya semua ada.
Kereta kuda, kereta besi semua ada. Kan? Tu. Di Karachi pun macam tu juga. Tu. Jadi tempat yang majoriti orang Islam ni, iblis, setan ni banyak. Dia duk kacau, duk hasut-hasut orang supaya jangan buat ajaran Islam tadi. Kalau negara barat, dia pun tak payah, setan tak payah pergi dah. Sebab dia tahu dah situ orang kafir dah kan. Buatlah amalan-amalan baik pun kecuali akidah ya. Sebab tu dia pun mudah yang nak jaga kebersihan. Kan di sebelah barat. Bukan negara Islam lah, bukan yang majoritinya umat Islam. Kita tengok dia pun boleh jaga kebersihan apa semua kan. Sebab apa? Sebab syaitan dan iblis tak berhajat untuk menggoda mereka dah. Tak berhajat dah. Sebab apa? Apa mana kau jahanam sekali dengan aku dah. Aku tak berhajat untuk nak dakwah tadi kan, nak sesatkan pupuk kafir tadi. Macam tu. Tapi sepatutnya orang Islam itu adalah amalan orang Islam. Tapi kerana kuatnya serangan-serangan syaitan dari hawa nafsu tadi kan, jadi orang Islam ni tak boleh nak buat. Bukan tak boleh, sikit sangat boleh buat, nak jaga kebersihan apa semua. Kan? Sebab tu kita jangan duk celah sangat orang Islam tadi. Kita kena baik sangka macam itulah. Orang Islam ni banyak sangat syaitan depa nak kena lawan. Bila iman depa lemah, bila ilmu depa sikit, maka depa ni sia-siakan amalan Islam lah. Sebab tu kita tengok depa ni negara-negara Islam, umat Islam ni kan tak apa nak jaga kebersihan. Macam tu kita pergi ke Saudi, kita pergi RNR dia kan, nak masuk toilet pun tak gamak kan. Tapi kita fikir balik yang positif lah. Dia mana tempat dia air terlalu berharga lah. Air susah kan, RNR tengah padang pasir nak cari air tak mana. Hak kita minum tu pun payah, air Zam-Zam kan yang apa. Ya. Jadi mungkin kita fikir positif lah macam tu lah kan. Cumanya kita pengunjung ni kita nak kena tunjuk teladan yang baik lah. Itu. Tapi jangan jaga lidah lah. Jangan duk caci apa Arab ni. Jangan. Nabi SAW orang Arab. Nabi adalah daripada bangsa Arab. Jangan kita kata apa Arab ni. Janganlah. Kan? Jaga lisan kita tadi. Itu. Baik. Terkadang dengan pagar kebun kurma. Pagar kebun kurma kan, pokok kurma ni ada tembok batu je kan. Jadi orang tak nampak lah, lindung. Nabi masuk tu, menyusup di situ, orang tak nampak. Terkadang pula dengan pepohonan di lembah, cari pokok-pokok rimbun kan, untuk buang air qada hajat tadi. Apabila beliau SAW hendak kencing di atas tanah yang keras, beliau mengambil ranting kayu lalu menusuk-nusuk tanah hingga gembur tanah tadi kan, lembut. Kemudian beliau SAW kencing padanya. Sebab tu di antara Nabi SAW kadang-kadang Nabi bawa mihjan. Mihjan ni macam kayu yang tajam, yang ada besi tajam di hujung dia. Untuk apa? Selain sebagai senjata daripada haiwan buas, semua haiwan liar, serigala ke apa-apa, digunakan untuk melembutkan tanah untuk qada hajat tadi, buang air kecil. Dan juga digunakan sebagai sutrah ketika dalam solat. Kayu tu. Kan? Itu mana kepentingan dia. Jadi kita hari ni apa? Kita nak buat kayu tu. Bawa kayu buluh pergi masjid, nak buat apa? Lagi orang Kelang ni gila ke? Kan? Buat turun. Sunnah ada kita. Sunnah apa benda tu kan? Itu dia. Baik. Sekarang ni masuk pada tajuk, apakah boleh kencing berdiri? Kan? Boleh ke tak boleh kencing berdiri? Soalan dia. Misalnya benda ni masalah faham hadis dan nas tadi. Umumnya beliau SAW memilih tanah yang gembur untuk kencing. Dan kebanyakan beliau SAW kencing sambil jongkok, duduklah. Kan? Sambil duduk. Sampai Aisyah radhiyallahu anha berkata, barang siapa menceritakan kepada kalian bahawa beliau SAW kencing berdiri, sambil berdiri, maka janganlah kalian mempercayainya. Kata Aisyah, beliau tidak pernah kencing melainkan dalam posisi duduk. Kata Aisyah. Sebab hak tu yang dia nampak Nabi buat. Nabi duduk dalam rumah dia SAW. Hak tu yang dia nampak Nabi buat. Dan Nabi ni ada bekas bawah katil dia, bekas yang digunakan untuk kencing dalam bekas tu. Ada Nabi SAW tadi kan. Baik. Aisyah dia kata macam tu. Dia marah ni maknanya.
Sebab tak sampai pada dia hadis Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma, dia jalan dengan Nabi sallallahu, Nabi kencing berdiri di satu tempat. Tengok, Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sahihnya daripada hadis Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam kencing dalam posisi berdiri. Kan? Nabi kencing berdiri pula. Ni Huzaifah riwayat. Hak tadi Aisyah kata, siapa kata, siapa yang cerita Nabi kencing berdiri, maka orang tu bohong, dia kata. Huzaifah riwayat kata, ya, dia isbat, yang tadi nafi. Hadis ini adalah penjelasan tentang bolehnya perbuatan itu, boleh kencing berdiri. Kan? Ni pendapat yang pertama, boleh secara mutlak. Boleh secara mutlak. Sebahagian lagi berkata, Nabi SAW melakukannya kerana rasa sakit yang ada pada kedua ma'bad. Ma'bad ni pelipat. Kan? Nak duduk tak boleh, sakit pelipat lutut ni kan. Ada kawan-kawan kita yang dia ni sembahyang duduk tak boleh duduk bawah. Kawan saya seorang dia kena sakit kanser darah. Tulang dia jadi bengkok, tulang dia jadi macam keput macam tu lah. Dia mari serangan macam tu. Di mana dia nak sembahyang, masa duduk antara dua sujud, dia duduk macam berlutut. Dia duduk macam berlutut, tak boleh duduk, tak boleh lipat. Biasanya dia sembahyang atas kerusi lah, tapi hari tu di masjid Sungai Pelong tu, dia itulah sembahyang duduk dalam keadaan lutut tak boleh nak rapat kan. Macam tu. Jadi Nabi ni dia kata sakit di ma'bad ni, di pelipat ni. Itu dia. Jadi satu naskah dia kata ma'bad ni di bawah ketiak ni, salah lah, nama pelipat ni. Ini sependapat yang kedua ya. Tapi ini tak boleh dijadikan sebagai dalil lah, kan? Bukan sebab tu. Sebab dalam hadis Huzaifah tak sebut tu. Beliau SAW ada kata di situ. Pendapat lain, pendapat yang ketiga pula mengatakan bahawa Nabi SAW melakukan hal itu untuk kesembuhan. Untuk kesembuhan. Macam orang sakit batu karang ke apa-apa, dia nak kencing duduk susah, dia kencing berdiri, baru dia kencing lawas tadi. Kalau orang setengah dia kencing duduk tak lawas. Itu. Baik, Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, orang-orang Arab menyembuhkan sakit tulang belakang dengan cara kencing berdiri. Ini kata Al-Imam Asy-Syafi'i, sakit tulang belakang. Dia nak sembuhkan sakit tulang belakang, dia kencing dalam keadaan berdiri, dikeluar habislah maksud dia. Namun yang benar bahawa Nabi SAW melakukannya untuk menjaga tidak terkena percikan kencing. Itu yang sebenarnya. Dah nak habis dia batuk pula no. Okay. Lagi 5 minit dah balah. Minum air sikit. Jadi Nabi nak jaga supaya tak terkena najis kencing tadi kan. Sebab apa? Kencing kita ni najis. Bila kena pakaian kita, kena badan kita, solat kita tak sah lah. Sebab tu Nabi SAW ketika Nabi jalan di satu kawasan kubur lama, dan Nabi berhenti di situ. Nabi ambil satu pelepah kurma yang masih hijau, maka dibelah pelepah kurma tadi, Nabi letakkan di kubur, dua-dua kubur tu. Ada 2 kubur tadi. Mana diberitahu, diwahyukan kepada Nabi SAW bahawa rupa-rupanya tanah yang Nabi duk pijak, Nabi duk jalan dengan sahabat-sahabat dia ni, bawah tu ada api, ada azab yang duk seksa orang bawah tu. Nabi kata innahuma yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin. Depa dua orang ni kena tengah seksa, Nabi kata sedang diseksa. Bukan kerana dosa besar mana pun. Amma ahaduhuma kana yamshi bin namimah. Seorang tu dia ni suka melagakan orang. Suka melagakan orang, bagi orang bergaduh. Okey. Yang hak seorang ni la yastatiru an bawli, maksud dia tak jaga kencing dia. Dia kencing dia mercik habis badan dia ke apa, dia solat ke, ataupun dia kencing tak setinjak ke apa, maknanya tu dia boleh menyebabkan siksa kubur. Jadi gitu. Jadi maknanya, tapi taklah sampai kita ni jadi was-was. Sebagian orang dia jadi was-was. Bila dia kencing dia mani terus.
Jenuh tiap-tiap kali kencing nak mandi. Kan? Sebab apa? Dia was-was, dia fikir, kena apa? Kena apa kain aku? Kena apa? Kena apa? Kan? Dia terus basuh kain dia tadi. Habis basah seluar baju dia. Sebab tu dia pergi mana-mana tak kencing. Itu yang jadi batu kerang. Pasal apa? Pasal dia was-was. Dia takut. Aku kencing sekejap lagi, habis seluar aku, habis kain aku, pakai tak semayang lah aku maknanya. Nak tunggu balik rumah tadi pukul 6 petang. Takkan hari-hari nak jamak. Semayang. Dia jadi wah-wah teruk pula tu, tak boleh. Kan? Jadi maknanya kita jaga setakat yang kita mampu. Hak kita tak nampak tu kita tak boleh nak hukum dah. Atau Allah Ta'ala yang hukum, maknanya Allah Maha Pengampun. Hak kita sengaja ni yang jadi hukum. Itu cerita dia. Jadi Islam ni dia sekat supaya kita ni jangan jadi was-was. Itu. Kita habiskan perenggan ni. Sebab apa? Sebab jangan terkena percikan kencing tadi. Sebab beliau SAW kencing berdiri ketika berada di tempat pembuangan sampah. Tempat seperti ini umumnya sedikit menonjol kan? Tu. Di tempat buang sampah dia jadi macam tu. Menonjol di atas permukaan tanah. Kalau seseorang kencing di tempat itu sambil jongkok, sambil duduk, nescaya percikan kencing akan mengenainya. Habis. Mocek habis kena baju sebentar kan? Sementara saat itu Nabi SAW menutup diri dengan tumpukan sampah tadi. Kan? Melindung diri lah. Dan menempatkannya antara dirinya dengan pagar kebun. Itu. Maka tak ada pilihan lain kecuali harus kencing berdiri. Wallahu a'lam. Kan? Jadi makna nak cerita kan? Harus bagi orang yang dia tahulah keadaan diri dia macam mana. Seseorang tu tak sama kan. Jadi janganlah kita kata, ni tempat kencing orang kafir. Kan? Ni tempat kencing orang beriman. Kan? Kawan saya ni, anak dia tanya dia, ayah tu apa dia tu? Ayah dia tu tempat kencing orang kafir. Kan? Tempat kencing hak berdiri tu kan. Itu tempat kencing orang kafir dia kata. Hak orang Islam pula dia kata. Dia bagi tahu kat anak dia macam tu. Jadi maknanya orang kafir kencing berdiri, orang Islam tak boleh kencing berdiri, dia kata kat anak dia. Jadi macam tu lah kan. Maknanya kita kena bagi tahu. Hadis ni ada. Ini keharusan dia. Tengoklah kita macam mana tadi kan. Lepas ni dia akan ceritalah inna minal jafa'i. 3 benda ni daripada jafa' ni apa dia? Kurang beradab lah. Pertama kencing berdiri. Kedua ni kita ni sapu ni. Sebelum habis sembahyang kita dah sapu dah. Ya. Yang ketiga ni kita nak sujud, kita tiup tempat sujud kita ni. Pasir ke apa-apa. Tiup baru kita sujud dalam sembahyang lah. Makna ni minal jafa'i, kurang beradab lah. Perenggan yang lepas tu kan. InsyaAllah ta'ala. Jadi kita berhenti di sini lah. Minyak pun dah kering kan? Tak boleh nak keluar lah Zora tadi kan. Ada soalan tak? Tak ada soalan. Benda ni mudah ya kan? Benda ni mudah ya. Lepas ni dia cerita pasal wuduk pula, cerita pasal solat pula. Kan? Tu. Dia macam tu lah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم بالصواب.